Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan K2T3 akan membentangkan mengenai laporan akhir projek Go e-commerce kami. Yang pertama ialah pengenalan. Syarikat kami menjalankan perniagaan yang berasaskan produk makanan yang telah menjadi trend masa kini. Kami menjalankan bisnes ini secara atas talian dan turut menyediakan servis secara COD. Manakala bagi pelanggan yang berada jauh, kami akan menggunakan khidmat pos. Syarikat kami dimiliki oleh 9 orang ahli yang mempunyai jawatan yang berbeza. Syarikat kami juga menanggung liabiliti terhad, iaitu syarikat kami bergantung sepenuhnya terhadap modal yang dikeluarkan oleh setiap ahli yang merangkap pemegang saham syarikat. Jenis pemilikan perniagaan kami ialah syarikat berhad. Visi dan misi syarikat kami ialah menjadikan produk makanan syarikat Cokoworld Sedia Berhad sentiasa diingati oleh pelanggan dan memastikan produk kami sentiasa berada dalam kualiti yang terbaik. Untuk analisis SWOT, dari segi aspek kekuatan pula, produk kami ditawarkan dengan pelbagai perisa yang menarik yang boleh dipilih oleh pembeli dengan harga yang berpatutan. Selain itu, kami juga menawarkan produk kami dengan pembungkusan yang menarik. Dari aspek kelemahan pula, modal yang terbatas dengan jenama produk yang baharu yang belum dikenali oleh orang ramai dalam pasaran menjadi cabaran kepada perniagaan untuk mencapai tujuan. Dari aspek peluang pula, penjualan produk dijalankan secara atas talian dengan efisien, terutamanya pada musim pandemik COVID-19 ini. Manakala, dari segi ancaman pula, persaingan produk yang serupa yang telah lama wujud dalam pasaran. Okey, seterusnya adalah aliran operasi perniagaan bagi Cokoworld Sedia Berhad. Mula-mula, kami akan membuat pesanan stok daripada stokis. Setelah menerima stok, kami akan menerima pesanan ataupun order daripada pelanggan. Setiap pesanan yang diterima daripada pelanggan akan dilihat stoknya sama ada ataupun tiada. Sekiranya tiada, kami akan melakukan pre-order bagi stok yang tiada ataupun kurang. Dan kami akan memaklumkan kepada pelanggan tentang perkara ini. Jika stok ada, kami akan teruskan dengan proses penghantaran produk. Proses penghantaran produk kami menggunakan dua cara, iaitu COD dan juga POS. Untuk COD, bayaran akan diterima apabila produk sampai di rumah pelanggan. Untuk POS pula, pelanggan diminta untuk membayar ataupun bank-inkan terlebih dahulu harga produk bersama harga POS sebelum proses nge-POS dibuat. Setelah produk sampai ke rumah pelanggan, pesanan pun selesai. Saya Afiqah Azhar akan menerangkan pemasaran dan promosi. Okey, untuk penetapan harga yang kami guna ini telah ditambah dengan keuntungan ejen. Untuk produk pula, produk ini mempunyai pembungkusan yang menarik. Ianya mudah dibawa dan diletakkan di mana-mana. Bahan yang digunakan juga adalah selamat. Selain itu, produk ini juga mempunyai label seperti nama pengeluar, nama produk, cara penggunaan dan sedikit penerangan tentang produk. Untuk teaser, kami memperkenalkan produk kami dengan memperkenalkan perisa-perisa yang ada seperti copywriting di dalam gambar sebelah. Untuk teknik soft sell pula, kami telah menyediakan testimoni pengguna dan memberitahu tentang bahan yang digunakan. Hal ini bagi menarik kepercayaan bakal pelanggan kami. Dan akhir sekali, kami menggunakan teknik hard sell iaitu dengan cara heading, iaitu terus kepada jualan produk dan menggunakan hashtag. Seterusnya ialah maklum balas pelanggan. Ia berkaitan dengan penyataan tentang sesuatu perkara yang dihadapi oleh pelanggan. Maklum balas boleh berbentuk ucapan, penghargaan atau aduan tentang ketidakpuasan hati pelanggan terhadap aspek perkhidmatan ataupun produk yang diterima. Ini merupakan contoh-contoh maklum balas pelanggan yang kami dapat hasil daripada penjualan produk Cokomilk. Ada pelanggan yang menghantar gambar ahli keluarga mereka sedang makan Cokomilk dan menyatakan tentang rasa Cokomilk tersebut dan pelanggan suka akan rasa Cokomilk. Ada juga pelanggan yang menghantar gambar mereka bersama Cokomilk dan menyatakan tentang
hasrat mereka untuk merasa perisa Cocomelk yang lain. Ada juga yang mengatakan bahawa Cocomelk sedap dan berbeza dengan produk-produk coklat yang lain. Hari ini saya ingin membentangkan penyertaan aliran tunai terhadap produk jualan kami. Pada peringkat praoperasi kami telah membawa masuk modal sebanyak RM165 dan pada peringkat ini kami telah membeli stok dengan berharga RM165. Pada minggu yang pertama pula kami telah mendapat jualan tunai sebanyak RM125 dan pada minggu yang pertama juga pembayaran tunai kami adalah RM35. Jadi pada minggu yang pertama kami telah mendapat lebihan sebanyak RM90. Pada minggu yang kedua kami telah membawa masuk modal sebanyak RM330. Hal ini disebabkan oleh berlakunya kekurangan stok, jadi kami memerlukan modal untuk membeli stok yang baru bagi memenuhi permintaan pada masa akan datang. Dan jualan tunai pada minggu yang kedua adalah RM248. Jadi jumlah penerimaan tunai adalah RM578. Manakala pula untuk jumlah pembayaran tunai pada minggu yang kedua adalah RM370. Jadi pada minggu yang kedua kami telah mendapat lebihan tunai sebanyak RM208. Manakala pula untuk minggu yang ketiga kami telah mendapat jualan tunai sebanyak RM111. Jadi jumlah penerimaan tunai adalah RM119. Pada minggu yang ketiga juga jumlah pembayaran tunai adalah RM5. Jadi kami telah mendapat lebihan tunai sebanyak RM114. Pada minggu yang keempat, jumlah penerimaan tunai kami adalah RM161, iaitu hasil daripada jualan tunai pada minggu yang keempat. Jadi jumlah pembayaran tunai pada minggu yang keempat juga adalah RM5. Jadi pada minggu keempat kami telah mendapat lebihan tunai sebanyak RM156. Jadi jumlah keseluruhan adalah RM568. Untuk pembahagian untung rugi pula, kami telah bersetuju dan bersepakat dalam membahagikan keuntungan mengikut sama rata. Jadi RM568 dia bahagikan dengan 9 orang. Jadi seorang akan mendapat RM63.11. Kami telah menjual Crunchy Cocomelk pada bulan November dan Disember. Jumlah jualan kami ialah sebanyak RM653. Antara ahli yang jualan paling tinggi ialah Nur Junaina Amira. Dia telah berjaya mencapai jualan sebanyak RM126. Diikuti dengan Muhammad Ahmad Fitri yang berjaya mencapai jualan sebanyak RM113. Dan seterusnya ialah ahli yang jualan mereka sangat berdekatan, iaitu Andi Hasliana RM103, Afika RM102 dan Dashini RM100. Terdapat 4 orang ahli yang mencapai jualan kurang daripada RM100, iaitu Vivian Chong RM57, Nur Akira Miza RM15, Muhammad Alif Haika RM21 dan Nur Syahira RM15. Secara kesimpulannya, faedah yang kami perolehi melalui pelaksanaan projek ini adalah kami dapat mempelajari selok-belok dalam berniaga walaupun hanya secara atas talian. Selain itu, kami juga dapat memperolehi banyak input dan pengetahuan lebih-lebih lagi untuk menguruskan perniagaan. Selain itu, kekangan yang kami hadapi ialah sukar untuk melaksanakan penjualan secara terus atau bersemuka kerana situasi semasa pandemik COVID-19. Justru itu, harapan kami agar projek ini mampu untuk meningkatkan pendapatan sampingan para pelajar. Kami merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan makanan yang berasaskan coklat, iaitu Crunchy Cocomelk. Untung perniagaan kami diperolehi daripada hasil jualan setiap ahli syarikat kami. Hasil jualan setiap ahli syarikat kami dicatatkan secara individu di dalam Go e-commerce masing-masing. Bagi transaksi jualan pula, kebanyakan transaksi dilakukan secara atas talian menggunakan aplikasi seperti Maybank to You, CIMB Click dan juga pelbagai lagi aplikasi perbankan yang lain yang dapat memudahkan pelanggan kami untuk membayar barangan yang dibeli oleh mereka kepada pihak kami. Aktiviti jualan yang dilakukan pula adalah secara COD, iaitu cash on delivery, ataupun secara pengepusan. Bagi pelanggan yang berada berdekatan dengan lokasi kami, COD adalah disediakan untuk hantar barangan kepada mereka. Manakala pelanggan yang berada jauh daripada lokasi kami, perkhidmatan pos pula juga disediakan untuk menghantar makanan kepada mereka menggunakan perkhidmatan pos laju atau JNT.